Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okey, kembali lagi bersama dengan Cikgu Najihah dalam kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk ke tema baru iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Okey. Kita lihat dulu di unit 16. Tajuknya ialah Sains dan Kehidupan. Okey. Siapa suka sains? Okey, sekarang murid-murid boleh rujuk dulu buku teks muka surat 97. Okey, kat sini dia ada tulis tajuknya Sains, Teknologi dan Inovasi. Okey. Okey, cuba lihat gambar-gambar yang telah diberikan ini. Okey, rasa-rasanya apa yang nak diberitahu berkenaan dengan gambar-gambar ini? Okey, gambar-gambar ini menunjukkan perubahan sesuatu barang. Contohnya basikal ni. Okey, zaman dulu basikalnya bentuk macam ni. Tetapi ni dia basikal zaman dahulu. Tetapi apabila kita gunakan teknologi, gunakan ilmu sains, kita dapat buat basikal yang lebih canggih. Okey, ni contohnya. Okey, siapa ada basikal kat rumah? Okey, jadi yang sekarang basikalnya ada yang boleh lipat, ada yang boleh guna elektrik, ada basikal 2 tempat pun ada. Okey, 2 tempat duduk. Jadi, daripada begini, dia gunakan teknologi, gunakan ilmu teknologi, ilmu sains, dia ubah basikal menjadi lebih moden, menjadi bentuk macam ni. Okey. Yang kedua, lihat gambar yang kedua, bawah ni, yang tengah ni. Okey, ini apa ya? Siapa tahu? Siapa pernah lihat? Ini dia. Ini ialah seterika. Okey, orang zaman dahulu gunakan seterika macam ni lah. Zaman dulu tak ada elektrik. Jadi, seterika ni kita panggil seterika arang. Dia akan letakkan arang yang panas, letak masuk dalam ni. Kemudian dia akan seterikalah baju-baju yang berkedut tu. Okey, sehinggalah teknologi berkembang. Okey, sampailah ada elektrik, barulah dia buat seterika elektrik. Ni macam ni. Jadi tak adalah berat. Seterika ni berat sebab dia diperbuat daripada besi. Kalau macam ni kita bolehlah guna dengan ringan. Boleh guna je. Okey, dan dari masa ke semasa dia pun berubah lagi. Jadi bentuk macam ni pula. Okey. Okey, rumah siapa ada seterika-seterika ni? Okey, dan yang terakhir adalah botol. Okey, daripada botol-botol kosong dia ubah menjadi satu tempat untuk meletak alat-alat tulis, dan ini kita panggil sebagai inovasi. Okey, ni inovasi. Okey, daripada sesuatu benda dia ubah menjadi satu benda yang lain. Okey, contoh lain kita boleh gunakan kotak. Okey, kotak kita ubah boleh juga menjadi kotak pensel atau apa-apalah yang lain. Okey. Baiklah, sekarang murid boleh lihat muka surat seterusnya, muka surat 98. Okay, tajuknya ialah Ingat Pesanan Cikgu. Okay, kat sini ada dialog antara cikgu dan juga Kalang dan juga kawan-kawannya. Jadi, jom kita lihat macam mana Kalang memberi respon terhadap pesanan yang diberikan oleh cikgu. Okay, jom kita baca sama-sama. Kalang: esok ada benda yang kamu perlu bawa. Ya, cikgu. Apakah benda yang perlu dibawa? Okey. Bawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Okey, cikgu berikan pesanan. Kemudian, macam mana Kalang memberikan respon kepada cikgu? Okey, Kalang akan menjawab, baiklah cikgu, apakah yang hendak kita buat? Kita akan membuat uji kaji sains. Tolong sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan kamu. Okey, kemudian macam mana
Kalang nak beri respon? Baiklah cikgu, saya akan sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan saya. Okey, jadi Kalang pun memberitahu kepada kawan-kawannya. Okey, macam mana? Kawan-kawan, esok cikgu minta kita bawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Okey, jadi Kalang dah beritahu kepada kawan-kawannya. Okey, macam mana pula kawan nak beri respon? Kawannya boleh beri respon dengan cara, baiklah Kalang, kami akan ingat pesanan ini. Okey, jadi dah siap kita punya berikan pesanan. Okey, seterusnya. Okey, ni Cikgu Amar. Okey, tajuknya tenggelam dan timbul. Tadi cikgu dah minta bawa barang-barang untuk membuat uji kaji. Okey, jadi yang sekarang cikgu ni buatlah uji kaji sains. Okey, jom kita baca. Cikgu Amar membimbing murid-murid membuat uji kaji sains. Mula-mula, murid-murid diminta mengisi air ke dalam gelas plastik. Okey, gelas plastik. Okey, yang perlu mereka bawa tadi. Kemudian, mereka diminta memasukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek ke dalam gelas. Yang berikut ialah hasil uji kaji yang dijalankan. Okey, jadi Kalang dan kawan-kawannya dah masukkan 4 jenis barang tadi, iaitu duit shilling, tudung botol, batu kecil dan juga penyedut minuman ke dalam gelas yang berisi air. Jadi, apa akan jadi kepada barang-barang ini apabila dimasukkan ke dalam air? Okey, apa akan jadi? Siapa tahu? Jeng jeng jeng. Okey, jawapannya batu dan duit shilling akan tenggelam di dalam air. Manakala penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Timbul maksudnya tidak tenggelam, dia di atas air ni. Jadi berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat, objek yang berat seperti apa? Batu dan duit shilling. Dia berat. Jadi objek yang berat akan tenggelam. Akan tenggelam. Dia akan tenggelam di dalam air. Okey, apa akan jadi pula kepada objek yang ringan? Okey, objek yang ringan pula akan timbul. Okey, akan timbul di permukaan air. Okey. Nanti kita boleh buat. Okey, nanti kamu boleh buat uji kaji ni dalam subjek sains nanti. Okey, seterusnya jom kita lihat pula dalam buku aktiviti jilid 2. Okey, muka surat 23 dan 24. Okey, arahannya ialah lengkapkan dialog untuk memberikan respon. Okey, kat sini ada dialog antara Cikgu Amir, Adib dan juga Aina. Aiza pun ada. Okey, jadi kita lengkapkan dialog berdasarkan jawapan yang telah diberikan ini. Okey, murid-murid, sila dengar pesanan ini. Okey, apakah jawapan yang sesuai? Okey, mana jawapan yang sesuai? Ni dia. Okey, yang pertama. Ya, cikgu, apakah pesanan itu? Kamu boleh tulis di sini. Apakah pesanan itu? Jadi, Cikgu Amir pun menjawab. Esok, kamu perlu membawa beberapa keping kertas lukisan. Okey. Rasa-rasa yang mana yang jawapannya? Jawapannya, tengok sini. Ada kertas lukisan. Okey, baiklah cikgu, apa yang kita hendak buat dengan kertas lukisan itu? Okey, boleh tulis di sini. Okey, cikgu mahu. Okey, seterusnya Cikgu Amir menjawab, cikgu mahu kamu membuat buku scrap. Okey, kemudian, manakah jawapan yang seterusnya? Ini dia. Baik, cikgu. Buku scrap tentang apa, cikgu? Okey, jawapan ni kita boleh tulis di sini. Okey.
Baik cikgu, buku scrap tentang apa cikgu? Tajuknya benda hidup dan benda bukan hidup. Kamu juga perlu membawa majalah dan surat khabar lama. Dan akhir sekali, baik cikgu, kami ingat pesanan itu. Okey, dan yang kedua, untuk surat kedua, baca teks kemudian lengkapkan jadual. Okey, kat sini ditunjukkan benda hidup dan juga benda bukan hidup. Okey, ini kamu dah belajar dalam subjek sains. Okey, cuba ingat balik, apakah benda-benda hidup? Okey, yang pertama ialah manusia, kedua tumbuhan, yang ketiga haiwan. Betul. Okey, manakala benda bukan hidup, apa dia? Selain daripada tiga ni lah. Contohnya kerusi, basikal, rumah, kereta dan lain-lain lagi. Okey, apakah keperluan benda hidup? Benda hidup ni memerlukan apa? Okey, kita nak hidup memerlukan apa? Memerlukan makanan. Okey, dia tunjuk makanan. Tumbuhan memerlukan baja. Okey, kita pun memerlukan air. Ni ada lembu tengah makan rumput. Manakala benda bukan hidup, tidak memerlukan makanan ataupun minuman ataupun air. Okey, jadi nombor 1, benda hidup seperti apa? Manusia, tumbuhan dan haiwan. Kamu boleh tulis. Okey, jangan lupa ada tanda koma kat sini sebab kita ada 3 benda yang berbeza. Okey, benda hidup memerlukan apa? Memerlukan makanan. Okey, manusia makan, lembu pun makan. Okey, tumbuhan pun makan. Dia buat makanan sendiri. Memerlukan makanan dan air. Okey, macam mana pula dengan benda bukan hidup? Okey, benda bukan hidup seperti apa? Okey, kamu boleh tulis kat sini jawapannya. Okey, seperti kerusi, okey, tanda koma, basikal dan rumah. Okey, benda bukan hidup. Okey, benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan air. Okey, kamu boleh tulis kat sini. Okey, ada satu lagi jawab soalan. Apakah keperluan asas bagi benda hidup selain makanan dan air? Okey, apa lagi yang kamu dah belajar dalam subjek sains dulu? Cuba ingat. Apa dia? Keperluan asas yang lain ialah udara. Okey, tanpa udara kita tak boleh hidup juga. Jadi, manusia, tumbuhan dan haiwan memerlukan 3 benda iaitu makanan, air dan juga udara untuk hidup. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Nanti kamu boleh siapkan. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.